الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, min al-kaba'ir syatmu ar-rajul walidayhi. Qalu ya Rasulullah, wa hal yashtimu ar-rajulu walidayhi? Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, yasubbu aba ar-rajul fayasubbu abah, wa yasubbu ummah fayasubbu ummah, atau kama qala, hadis sahih muttafaqun alaih. Daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, minal kaba'ir, di antara benda yang dianggap sebagai dosa besar ialah syatmur rajul walidayh, seseorang itu memaki mak ayah dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, di antara al-kaba'ir, di antara dosa-dosa besar itu ialah apabila satu orang anak maki mak dia ataupun maki ayah dia. Bila Nabi kata macam tu, sahabat kata dekat Nabi, ya Rasulullah, wa hal yashtimur rajul walidayh? Sahabat bila dengar Nabi kata macam tu, sahabat kata pada Nabi, sahabat kata, ya Rasulullah, adakah orang yang sanggup maki mak bapak dia? Sahabat Nabi tak pernah terlintas dalam hati mereka nak buat macam ni. Maka sahabat Nabi bila sebut kata ada orang sanggup maki mak pak, benda ni benda tak terlintas dalam fikiran dia. Maka sahabat kata, wa hal yashtimur rajul walidayh? Adakah orang yang sanggup maki mak bapak sendiri? Macam kita lah tuan-tuan, bila kita cerita tentang orang minum arak, mabuk apa lagu tu lagu ni, benda kita tak buat, kita tak pernah teringat nak buat. Bila kita dengar, ada ke orang macam tu? Masalahnya ada orang macam ni. Bila Nabi SAW sebut, benda ni tentu ada. Nabi kata, minal kaba'ir syatmur rajul walidayh. Di antara benda yang dianggap sebagai dosa besar itu ialah apabila satu anak maki mak dia, maki ayah dia. Orang yang tak pernah buat benda ni, tak pernah teringat nak buat benda ni, dia tak boleh terima kata benda ni ada berlaku. Maka sahabat adalah golongan yang tak pernah buat benda ni, tak pernah teringat pun nak buat macam ni. Maka sahabat kata ke Nabi, wa hal yashtimur rajul walidayh? Adakah orang yang sanggup maki mak, sanggup maki ayah sendiri ni? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi kata, na'am, Nabi kata, ya, ada.
Bahkan Nabi kata yasubbu abar rajul fayasubbu abah. Bahkan Nabi kata dianggap memaki bapa sendiri apabila satu orang tu maki pak orang lain. Maka orang yang kena maki pak dia, maki balik pak kawan ni. Maka dia ni dianggap macam maki pak dia sendiri. Kerana dia maki pak kawan tu maki balik pak dia. Dia maki pak kawan tu macam dia maki pak dia sendiri. Nabi kata. Fayasubbu abah wa yasubbu ummah fayasubbu ummah. Demikian juga kalau sekiranya dia maki mak orang lain, kawan tu maki balik mak dia, sama macam dia maki mak dia sendiri. Hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ambil yang tibar. Benda yang Nabi sebut sebagai al-kabair, sebagai dosa besar ni berlaku dalam masyarakat kita. Kalau contoh yang dibawa adalah hadis ni, satu orang maki pak orang lain, satu orang maki mak orang lain, kawan tu maki balik pak dia ataupun mak dia, kita rasa itu tidak keterlaluan. Tapi yang ada dalam masyarakat kita lah ni, anak maki mak dia sendiri. Itu ada banyak. Hadis ni kata dia maki mak orang lain, kawan tu maki balik mak dia, yang tu kira okey lagi. Dia ni dalam masyarakat kita hari ni, dia maki mak dia sendiri. Yang ni pun ada dah lah ni. Maka sangat-sangatlah besar dosa yang menimpa orang yang buat macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita tak berkenan, kita tak suka, kita benci, kita meluat macam mana pun dekat mak bapak kita, tu mak bapak kita, tak usah maki mereka. Kita tak setuju hati, kita tak berkenan cara dia, kita tak suka sikap dia macam mana pun, dia mak bapak kita, jangan kita lukakan hati dia. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, kata dia anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kabair al-ishraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafs wal yaminul ghamus, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, Nabi kata di antara dosa besar juga ialah yang pertama al-isyraku billah, syirik dengan Allah. Syirik dengan Allah maksudnya bukan tak percaya Allah, percaya Allah, tapi di samping percaya Allah ada percaya satu benda lain. Syirik lah. Syirik ni makna associate. Jadi bila kata associate profesor, bukan makna profesor syirik, itu makna profesor madya. Associate ni maksudnya pergi bagi jadi sekutu, pergi bagi jadi duk tumpang dua lagu tu. Bukan tak percaya Tuhan, percaya Tuhan, tapi ada satu benda lain kita percaya juga, seolah-olah benda tu ada satu power macam Tuhan. Ditakdirkan Allah duit kita hilang, kita terima duit kita hilang ni takdir Allah, memang duit tu tak jadi rezeki kita. Di samping menerima benda tu sebagai takdir Allah, dicari Tok Bomo tolong tengok lah apa Tok Bomo tu kata, kita percaya. Maknanya kita sudah syirikkan Allah dengan satu bomo manusia biasa yang tak sepatutnya hidup sekali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segi tempat kita nak percaya. Maka barang siapa yang buat benda macam tu, dia buat dosa besar, iaitu al-isyraku billah, dia syirik Allah. Dosa besar yang kedua, Nabi kata wa uququl walidain, derhaka dua ibu bapa. Dosa besar. Yang ketiga wa qatlun nafs, bunuh orang. Qatlun nafs maksudnya sama ada bunuh orang ataupun bunuh diri sendiri. Itu dosa besar. Tak tahan dengan sakit yang dideritai, ambil keputusan commit suicide.
minum racun apakah, mati. Bunuh diri sama juga dengan pergi bunuh orang lain, dua-dua pun dosa besar. Wal yaminul ghamus, dan di antara dosa besar itu juga kata Nabi SAW ialah sumpah palsu, sumpah bohong. Al yaminul ghamus maksud dia sumpah bohong yang dibuat secara sengaja. Ghamus maksud dia sengaja, bukan ada siapa paksa. Kalau ada orang bawa pistol meboh di kepala, bawa pisau meboh di tengkuk, suruh kita pergi mengaku jadi saksi kepada satu kejadian, sedangkan kita tak tengok pun benda tu jadi. Tapi kerana pistol meduk di kepala kita, kerana pisau meduk di tengkuk kita, maka kita tampil ke depan mengaku, kata kita menyaksikan benda tu. Yang tu bukan ghamus, itu dipaksa. Yang ni tak ada siapa paksa, saja seronok nak pergi mengaku, kata tengok, walhal kita tak tengok. Maka ini dipanggil al-yaminul ghamus. Dia pergi sumpah dengan sumpah palsu, sedangkan dia sengaja melakukan sumpah itu. Termasuk di dalam dosa besar, kerana kesaksian dan sumpah tipunya itu ada orang yang teraniaya. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Bakrah, ataupun nama dia Nufai' bin Al-Harith radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir. Nabi ulang 3 kali. Qulna bala ya Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-isyraku billah wa uququl walidain. Wa kana muttaki'an fajalasa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa qawlu zur wa shahadatu zur, ala wa qawlu zur wa shahadatu zur, ala wa qawlu zur wa shahadatu zur. Fama zala yukarriruha hatta qulna laylatahu sakat. Atau kama qala, hadis sahih muttafaqun alaih. Seorang sahabat Nabi yang bernama Nufai' bin Al-Harith radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir. Nabi kata, hampa mau dah aku nak cerita dekat hampa tentang dosa besar. Nabi ulang lagi, hampa mau dah aku nak cerita dekat hampa tentang satu dosa besar. Nabi ulang lagi, Nabi kata, hampa mau dah aku nak cerita dekat hampa benda-benda yang dianggap sebagai dosa besar. 3 kali Nabi ulang. Sahabat kata, bala ya Rasulullah. Sahabat kata, tentulah kami nak tahu apa dia dosa-dosa besar tu ya Rasulullah. Nabi kata, yang pertama, al-isyraku billah, kamu syirik dengan Allah. Tak boleh tuan-tuan, syirik ni cukup besar, dosa cukup besar. Tuhan ni kita duk kata alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Satu alam ni dia punya, bukan bumi ni Tuhan punya, bukan langit ni Tuhan punya. Semua satu alam ni Tuhan punya. Kita bercakap tentang langit 7 lapis, tentang bumi, tentang bukit bukau, tentang menatang, tentang semua benda hak kita bercakap, semua hak Tuhan punya. Tak ada satu benda yang tak dipunyai oleh Tuhan, tak ada. Begitu punya besar Tuhan, bolehkah kita pergi duduk letak satu benda, satu makhluk yang hina-dina, yang lemah, pergi duduk seganding dengan dia? Kita selalu buat contoh, kita suami dalam sebuah rumah, kita suami, kita bapa kepada anak-anak kita. Kalau mai ke telinga kita kata bini kita ada pergi duduk apa ke dengan jantan lain, kita rasa macam mana? Tu kita ketua sebuah rumah saja pun kita tak mau siapa-siapa mai duduk kongsi bini kita. Kita tak boleh dengar orang mai abang kata bini kita mensyirikkan kita, bini kita menduakan kita, bini kita di samping kita lelaki dia ada satu jantan lain dia duk suka. Kita ketua kepada satu rumah pun kalau dengar yang tu biji mata jadi merah macam biji saga.
Tuan-tuan, menasabah ke Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Rabbul Alamin, kita pergi ambil satu benda lain, pergi kata ada kuasa sama macam dia. Tuhan sangat marah kalau orang buat macam ni ke dia. Maka perbuatan al-isyraku billah, perbuatan syirikkan Allah ni dosa cukup besar. Kalau bini kita mai kat kita, abang kata, abang, hari tu saya ambil duit abang sengak-sengak pergi belanja. Marah tapi tak marah tahu mana. Kalau bini kita mai abang apa pun, marah tapi tak marah tahu mana. Tapi kalau dia mai abang kat kita benda yang kita buat contoh tadi, tak tahu nak jadi apa. Kalau kita manusia lemah pun marah, bini kita menduakan kita dengan orang lain, ni kepula Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sangat marah kalau sekiranya ada siapa-siapa pergi duakan dia dengan satu makhluk lain. Maka yang dikatakan al-isyraku billah, syirik dengan Allah ni dosa yang sangat berat. Allah Subhanahu wa ta'ala cukup marah. Nabi SAW sebut banyak kali di dalam banyak hadis dia. Yang kedua, wa uququl walidain. Hak tu juga Nabi kata, derhaka ibu bapa, ini dosa besar. Lepas Nabi kata macam tu, wa kana muttaki'an fajalasa. Lepas tu Nabi sandang pergi ke dinding, Nabi duduk atas lantai. Faqala, kemudian Nabi kata, ala wa qawlu zur wa syahadatu zur. Ala wa qawlu zur wa syahadatu zur. Ala wa qawlu zur wa syahadatu zur. Fama zala yukarriruha hatta qulna lailatahu sakat. Nabi duk kata yang tu, duk kata, tak nampak macam nak berhenti kata. Sampai sahabat kata, lailatahu sakat. Alangkah baiknya kalau Nabi berhenti kata. Nabi duk ulang ni, hak nombor 3 ni. Nabi kata, ala wa qawlu zur. Di antara dosa besar itu ialah kamu cakap bohong. Nabi kata. Wa syahadatu zur, dan kamu pergi jadi saksi bohong. Nabi kata, ala wa qawlu zur. Nabi kata, dan juga cakap bohong. Wa syahadatu zur, dan pergi jadi saksi bohong. Ala wa qawlu zur, ketahuilah cakap bohong ini dosa besar. Wa syahadatu zur, dan jadi saksi bohong. Nabi duk ulang sebut macam tu, macam tak mau berhenti daripada kata. Sampai sahabat kata, laitahu sakat. Bila Nabi nak berhenti kata ni, mereka pun naik susah hati. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Daripada hadis ni dapat kita faham bahawa benda-benda yang disebut ni sangat berat dosa dia. Yang pertama, syirik kepada Allah. Yang kedua, derhaka ibu bapa. Dan selain daripada itu, cakap bohong dan menjadi saksi bohong sangat-sangat berat dosa dia. Sampai Nabi SAW dia ulang kata macam tak mau berhenti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita ambil iktibar daripada 3 hadis yang kita baca dalam muqaddimah pada malam ini. Mudah-mudahan Allah bagi taufik dan hidayah kepada kita semua, kita menjauhi benda-benda yang menjadi dosa-dosa besar itu insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Nurul Ihsan jilid 1. Muka surat 67. Muka surat 67. Kita masih lagi berada dalam tafsir suratul Baqarah. Ayat 213. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kana an-nasu ummatan wahidah. Adalah manusia itu asalnya umat yang satu, yakni bersatu atas iman kesemuanya. Ayat Quran bagi tahu dekat kita. Allah sebut dalam ayat ni, dia kata manusia semua ni sekali asal-asal dulu ummatan wahidah. Kita umat yang satu. Satu bangsa, satu akidah. Asal-asal dulu kita satu saja. Tak ada macam-macam bangsa, tak ada macam-macam agama, tak ada macam-macam ada hari ini. Manusia asal-asal Allah bagi jadi dulu Nabi Adam alaihissalam, kemudian Allah jadikan isteri dia Hawa. Daripada Adam dan Hawa itu beranak mai, anak pinak yang ramai, kemudiannya jadi ramai macam ada hari ini.
Asal-asal dulu manusia bangsa satu, agama satu, dan manusia ada ni semua mempunyai akidah yang satu. Kemudiannya berlaku pecah belah. Ibnu Jarir, salah seorang ulama tafsir yang terkenal, Ibnu Jarir At-Tabari, dia ada kitab tafsir, dia panggil tafsir At-Tabari. Dia meriwayatkan daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Jarir kata, manusia daripada zaman Adam alaihi salam sampailah kepada zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam satu, mempunyai akidah yang satu, semua pun satu. Lama masa tu, kata Ibnu Abbas, lebih kurang 10 abad antara Nabi Adam nak mai kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam, lebih kurang 10 abad, dia kata. Dalam tempoh masa tu manusia ni bersatu. Kemudiannya jadi pecah belah. Maka kerana tu Ibnu Abbas dia baca ayat tadi, dia kata kana an-nasu ummatan wahidatan fakhtalafu. Dia kata gitu. Maka adalah manusia itu umat yang satu, fakhtalafu. Lepas tu jadi ikhtilaf, jadi khilaf, jadi pecah belah, jadi bercanggah pendapat, selisih faham dan sebagainya. Faba'athallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Maka selepas berlaku perselisihan itu, maka membangkitkan Allah Ta'ala akan segala nabi-nabi, hal keadaan menyukai mereka itu akan orang mukmin dengan syurga dan menakuti akan orang kafir dengan neraka. Maka bersalah-salahan mereka itu padanya dengan beriman oleh setengah manusia dan kufur setengah yang lain. Bila start jadi pecah belah tu, maka Allah buat turunkan Nabi. Buat turun Nabi Nuh dan berikutnya sampailah Nabi Muhammad SAW. Nabi-Nabi ni turun mai, di antara kerja utama yang Nabi-Nabi buat ni apa dia? Nombor satu sekali, mubasyirin. Yang kedua, wa munzirin. Mubasyirin maksudnya bagi berita gembira, janji masuk syurga pada siapa yang beriman. Yang kedua, munzirin, memberi amaran kepada orang yang derhaka Allah. Itu sebab tuan-tuan, kita baca ayat Quran, kita baca hadis Nabi, dia duk cerita dua ni ya. Kita baca ayat Quran, kita baca hadis Nabi, dia duk cerita dua benda ni dia. Cerita kalau kita ikut Quran, kalau kita ikut hadis Nabi, kesudahan syurga. Baca pilah kok mana pun, pusing pi pusing mai, dia nak abang kata kalau kita derhaka Allah, kita derhaka Nabi, kesudahan neraka. Inilah yang Nabi-Nabi semua mai duk bagi tahu. Mai duk bagi tahu kata u'budullah, sembah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, jangan kamu syirik Allah dengan satu benda pun. Kalau kamu semua sembah Allah, kesudahan kamu syurga. Kamu syirik Allah, kesudahan kamu neraka. Kalau sekiranya semua manusia baik, tak payah bagi tahu munzirin ni, tak payah bagi amaran, sebab semua baik. Oleh kerana manusia sudah terpisah kepada dua, satu baik satu jahat, maka perlu kepada dua kerja. Satu, bagi berita gembira pada orang yang baik-baik. Yang kedua, bagi berita ancaman neraka pada orang yang jahat-jahat. Dan sampai bila-bila lah. Daripada zaman Nabi Adam AS dulu, anak dia dua orang dah buat pasal, Habil dengan Qabil. Mai zaman Nabi Nuh, bermulalah satu yang cukup dahsyat. Apabila umat Nabi Nuh tak mau terima Nabi Nuh AS. Sampai Allah suruh Nabi Nuh buat kapal, mereka kata Nabi Nuh gila, pergi buat kapal di tengah padang pasir. Sambung dengan Nabi-Nabi yang berikutnya, lagi macam-macam cerita. Dengan duk lawan Nabi ini, macam-macam cerita. Mai zaman Nabi Allah Musa AS, kemuncak kepada lawan Nabi. Sampai Fir'aun memimpin berapa ramai rakyat dia menentang Nabi Allah Musa AS. Mai kepada zaman Nabi Muhammad SAW, benda ni tak habis. Sampai wafat Nabi, benda ni sambung lagi. Sampai bila-bila pun manusia akan ada satu golongan nak kepada Quran dan hadis, satu golongan duk cari masalah dengan Quran dan hadis Nabi. Sampai bila-bila, sampai kiamat benda ni akan jadi. Firman Allah, wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fi ma ikhtalafu fi.
Dan menurun Allah serta mereka itu, yakni serta Nabi-Nabi itu akan kitab-kitab dengan sebenar. Nabi-Nabi yang diturunkan ni sekali dengan mereka turun kitab. Selain daripada Nabi Allah Musa terima Taurat, Nabi Allah Daud terima Zabur, Nabi Allah Isa alaihi salam terima Injil, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terima Quran, Nabi-Nabi lain pun terima suhuf dan sebagainya. Semua ni adalah kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi-Nabi untuk digunakan nak ajak manusia kepada jalan kebenaran. Supaya menghukum Allah dengannya, yakni dengan kitab itu antara manusia pada barang yang bersalah-salahan mereka itu daripada kerja agama. Kitab diturunkan dengan tujuan supaya manusia rujuk ke situ dalam nak menjatuhkan hukum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kamu bercanggah pendapat, selisih faham, tak setuju dan sebagainya terhadap satu-satu benda, farudduhu ila Allahi war Rasul, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul, yakni kepada Quran dan hadis Nabi. Hak ni pemutus. Kalau Quran kata benda ni haram, siapa pandai mengaji sampai PhD 3 kali pun nak mai kata halal tak boleh, kerana Quran itu pemutus kepada segala hukum. Maka ni tujuan Allah buat turun Quran. Tujuan Allah buat turun Quran supaya Quran itu menjadi kata putus kepada perbalahan manusia. Kalau manusia kata dia Islam, dia kata dia beriman kepada Allah, tiba-tiba kata putus Allah dalam Quran dia tak mau ikut, susahlah kita nak kata dia beriman. Quran ini adalah kata putus. Maka nas yang ada dalam Quran itu, teks yang ada dalam Quran itu dipanggil qat'i. Dipanggil qat'i maksudnya pemutus. Yang final Quran kata. Manusia kata kok mana pun tak final lagi. Quran kata final. Kita nak argue, kita nak komplain, kita nak kata tak puas hati, kita nak kata tak setuju, kita nak kata tak boleh terima, takkah manusia kata saja. Kalau hak Quran kata, hak Allah kata dalam Quran, itu qat'i, itu mu'tamad. Tak boleh kata tak setuju. Begitu. Wa makhtalafa fihi illa alladhina utuh. Dan tiada kesalahan padanya, yakni pada isi kitab itu, melainkan segala mereka yang diberi mereka itu akan kitab, maka tiba-tiba beriman setengah hukum dan kufur setengahnya. Tuhan dah beritahu dah. Tuhan kata isi kitab yang diturunkan kepada manusia tu sepatutnya tak ada masalah, semua orang ikut. Yang duk jadi masalah ni ialah kerana manusia ni ada sebahagian nak ikut, ada sebahagian tak mau ikut, maka timbul masalah. Kalau semua manusia bila sebut kata Quran, sami'na wa ata'na, tak ada masalah. Tapi oleh kerana ada manusia, sebahagian manusia nak ikut kitab, sebahagian manusia nak mempertikaikan kitab, maka selagi itulah ada masalah. Tuan-tuan, kalau semua orang terima ayat yang kata arak ni haram, tak ada masalah. Tak timbullah masalah kelang arak, tak timbullah masalah naik kelab, tak timbullah masalah karaoke, tak timbul masalah ni semua. Pasal apa? Pasal semua orang terima ayat Quran yang mengatakan arak ni haram. Arak ni haram bukan haram minum saja. Arak ni haram sampai ke peringkat kita jual arak pun hasil yang kita dapat tu haram. Kalau semua orang, nama kata orang, semua sekali menerima akan haram arak, tak timbul masalah. Tapi sebahagian manusia terima kata arak ni haram. Pasal apa? Pasal Quran kata dia haram. Tapi sebahagian lagi dia duk duk kata boleh lah. Banyak masalah. Tak pasal polis trafik duk jaga roadblock, kawan pi belah mati pi. Pasal apa? Cek tengok kawan hak bawa motor, bawa kereta pi belah ni mabuk alkohol. Banyak masalah lah timbul. Tak pasal rumah tangga jadi pecah belah, anak-anak jadi terbiang, punah rana, habis berselerak tarak. Pasal apa? Cek balik pasal suami kaki arak. Tengok banyak masalah nanti timbul. Punca dia apa? Pi balik cari dia punya punca. Punca dia kerana dua golongan manusia. Satu golongan menerima arahan daripada Alkitab mengatakan arak haram. Sebahagian lagi
duk tolak ansur dengan arak ni. Maka kerana itulah timbul macam-macam masalah. Daripada satu hal timbul 1000 masalah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Kemudian daripada barang yang datang mereka itu oleh segala kenyataan hujjah yang zahir atas tauhid Allah. Bukti dah terang dah. Hak Tuhan kata baik dalam Quran tu tentu baik, hak Quran kata tak elok tu tentu tak elok. Sudah terang, nampak. Akal manusia yang waras sudah boleh terima apa yang Quran kata, tapi manusia saja tak mau terima. Pasal apa manusia tak mau terima? Tuhan kata baghyan bainahum, melainkan kerana zalim dan hasad di antara mereka itu. Yakni orang-orang kafir itu. Orang kafir maksudnya orang yang bantah engkar, tak mau nak terima ayat Quran. Kerana hasad, kerana bantah, kerana tu jadi rosak yang ada ni. Tentang kalau semua orang dengar cakap, tak jadi masalah. Ada jadi masalah ni pasti ada orang tak dengar cakap. Kalau semua orang dengar cakap, tak jadi masalah. Ada jadi masalah ni kerana ada orang bantah. Lain yang Allah suruh, lain yang dia pergi buat. Benda yang Allah larang, hak tu dia nak pergi buat. Kerana ada orang yang bantah macam ni, banyak masalah berlaku dalam dunia. Firman Allah, fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idhnih. Maka menghidayah Allah Ta'ala ke segala mereka yang beriman bagi barang yang bersalahan, berselisih mereka itu padanya. Yakni daripada yang hak dengan kehendaknya. Khilaf banyak berlaku di kalangan umat-umat dulu. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dia buat mai satu hadis daripada Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam an abihi. Dia kata daripada bapaknya. Dia menceritakan tentang perselisihan-perselisihan yang berlaku di kalangan Islam, di kalangan Yahudi, di kalangan Nasara dan sebagainya. Di antaranya dia kata tentang selisih dalam nak menentukan hari yang mulia. Hari apa hari yang mulia? Yahudi kata hari yang mulia hari Sabtu. Maka kerana tu orang Yahudi hari Sabtu tak keluar buat kerja. Nasara ataupun Nasrani dia kata hari mulia dia hari Ahad. Maka kerana tu orang Nasrani hari Ahad pergi gereja. Maka Islam mai beritahu hari yang mulia itu ialah Yaumul Jumaah, hari Jumaat. Perselisihan dalam nak menentukan hari yang mulia. Ada kawan forward mai dekat saya satu email baru ni. Ada pula satu doktor PhD daripada luar negeri. Dia mencadangkan kepada dunia seluruhnya supaya kita tukar sistem hari ada dalam dunia lah ni. Daripada 7 hari seminggu, kita tukar bagi jadi 10 hari seminggu, dia kata. Dia cadangkan nama apa kan? Lepas pada hari Ahad, Sunday tu dia ada Alpha Day, dia ada apa Day tu, 10 hari. Dia cadang. Dia bagi reason, dia bagi alasan dia kenapa kita perlu jadikan hari ini 10 hari seminggu. Satu, dia kata kerana ini selaras dengan sistem metrik. Dia kata. Yang kedua, dia kata ini memudahkan untuk kita nak tahu hari apa kita dilahirkan. Senang aja. Kalau orang tanya dia ni lahir bila, abang kata dia lahir 1 hari bulan 1 tahun 60. Tahu dah 1 hari bulan mesti hari Isnin, dia kata. Pasal 10 hari. Dia ni lahir bila? Dia lahir 21 hari bulan 3 tahun 55. 21 bulan 3 hari apa? Hari Isnin. Dia kata, tahu dah. Tak payah dia buka kalender tahun 50 dia buka cari, tak payah. Dia kata, maka dengan terlaksananya sistem kalender 10 hari seminggu ni, dia kata mudah banyak perkara. Dia kata. Ada juga orang dia punya kreativiti dia sampai peringkat tu. Kan? Maka kerana manusia ni terlampau kreatif lah, dia main cerita duk tayang dalam panggung wayang lah ni apa Almighty apa tu? Ha? Bruce Almighty apakah? Ha? Malaysia dah mengemukakan bantahan tetapi masih ditayangkan di seluruh negara. Melampau. Manusia dengan kreativiti dia, kalau dia kreatif nak reka kereta daripada 4 roda nak pergi jadi 1 roda aja berjalan tak apa.
Tapi manusia ni dia punya kreativiti, dia kadang-kadang sampai peringkat apa? Sampai peringkat dia nak merapu, dia nak panggil Tuhan ni, nak rupakan Tuhan dalam rupa manusia. Tuhan ni kata kenun dah, bosan dah dengan kerja dia sebagai Tuhan. Tuhan teringin nak jadi macam manusia. Apa ni? Tuan-tuan tengok manusia, kalau sekiranya pemikirannya tidak diteraskan kepada wahyu Allah, dia boleh merapu sampai ke peringkat jadi merapu danau. Manusia ni, kalau sekiranya pemikiran dia tidak dipandu, tidak di-guide oleh wahyu Allah, dia boleh pi sampai ke satu tahap, tak tahu apa nak jadi kat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Perselisihannya macam ni, tak ada faedah. Zaman dulu selisih dari segi kiblat. Orang Yahudi berkiblatkan Baitul Maqdis. Orang Nasara dia berkiblat arah timur. Orang-orang Islam, Tuhan buat turun satu ayat Quran, fawallu wajhaka syatral masjidil haram. Kiblat kita Masjidil Haram. Semayang, macam-macam cerita. Ada satu bangsa semayang jenis sujud saja. Ada satu bangsa semayang jenis rokok saja. Ada satu bangsa dia semayang sambil boleh duduk bercakap bersembang. Ada bangsa dia semayang sambil duduk berjalan boleh semayang. Islam dia main satu cara. Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Hampa semayang macam aku semayang. Nabi kata tak mau piduk reka-reka buat macam-macam pelik-pelik, tak mau. Kalau sekiranya Nabi tidak kontrol macam ni, Nabi tidak kata sallu kama ra'aitumuni usalli, hampa semayang macam aku semayang. Kalau Nabi tak kata lagu tu, macam-macam orang nanti main dengan kreativiti dia, macam-macam cara semayang dia nanti reka buat. Semayang yang Nabi tak pernah buat pun dia pergi reka buat, macam-macam dia boleh buat. Lah pun ada. Ni bulan apa lah ni? Rejab lah. Sampai di akhir hujung. Dia nak main Rejab, dia nak main Syaban. Ada pula semayang nisfu Syaban pula esok ni. Bila dicek balik, mana main ni yang kata semayang nisfu Syaban ni, mana main? Bila cek balik, cari-cari, oh rupa-rupanya ada. Ada di dalam satu hadis maudhu'. Hadis maudhu' ni bukan hadis. Hadis maudhu' maksudnya hadis yang direka-reka. Hadis yang direka-reka bukan hadis lah. Istilah orang sebut hadis maudhu'. Hadis yang direka-reka. Maksud hadis yang direka-reka, maksud dia bukan hadis lah. Dia direka-reka. Tapi berapa masjid duk buat semayang nisfu Syaban? Nu yang Nabi kata adalah hadis sahih. Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Hampa semayang macam aku semayang. Maksud dia apa? Semayang hak Nabi buat, hak tu kita boleh buat. Hak Nabi tak buat, jangan pergi duk reka buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini perselisihan yang timbul di dalam masyarakat kerana kreativiti, kerana kreatifnya orang-orang yang tertentu, yang kreativiti ini merugikan umat Islam. Puasa macam-macam. Ada jenis puasa sekerat hari, ada yang jenis puasa tak makan tapi boleh minum. Ada hak jenis puasa tak makan daging, tak makan ikan, tak makan benda menyawa, tapi sayang kucing boleh hantam. Macam-macam puasa ni pun macam-macam. Kita ada kawan hak agama lain ni, kita kata mai join me. You makan tengah hari, you lunch dah lagi. Dia kata no, puasa ni tadi tengok you minum. No. Hari ni vegetarian, veggie. Puasa apa lagu tu? Lagu tu setahun pun boleh puasa. Yang kata puasa ni Islam bagi tahu, yang kata puasa ni dia ada cara dia. Apa dia? Tak makan, tak minum, bahkan menahan diri daripada buat benda yang boleh batal puasa. Daripada terbit matahari sampai jatuh matahari. Itu tempoh masa. Tu baru puasa. Ni puasa tak makan nasi, ayam duk minum. Ni puasa tak makan nasi, tak makan benda menyawa, tapi tengok nasi dengan kuah sayur okey, sup sayur okey. Islam dia kata puasa macam ni cara dia. Maka banyak benda. Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri, Yahudi kata Nabi Ibrahim tu bangsa Yahudi, agama Yahudi. Orang Yahudi klaim kata Nabi Ibrahim tu bangsa dia, agama dia. Orang Nasrani kata dah. Dia kata Nabi Ibrahim itu agama Nasrani.
Islam yang begitu, no. Dia kata Nabi Ibrahim itu Muslim yang hanif. Clear? Nabi Isa alaihissalam Yahudi tuduh. Yahudi dengan stand dia tuduh Maryam mak Nabi Isa ni sebagai perempuan jahat. Dia berzina, maka kerana tu lahir Nabi Isa. Kristian pula kata tak. Dia kata Maryam ini satu orang wanita yang suci. Anak yang dilahirkan oleh Maryam itu anak Tuhan pula dah. Dia pikun aku tu. Orang Islam kata dah. Maryam itu mengandung dan melahirkan anak atas kehendak Allah. Isa yang dilahirkan itu ialah hamba Allah. Dia makhluk biasa, bukan anak Tuhan, bukan apa. Maka ini di antara benda-benda yang dikhilafkan oleh umat-umat dulu. Maka Islam datang menjelaskan tentang penyelesaian kepada khilaf, kepada perselisihan, kepada salah faham yang timbul di kalangan umat-umat yang dulu-dulu. Firman Allah, wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Dan bermula Allah Ta'ala itu menghidayah ia akan mereka yang dikehendaki pada jalan yang betul. Dalam banyak-banyak manusia ni, Allah akan pilih beberapa orang untuk diberikan hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan dalam nak bagi petunjuk, tak semestinya dia orang yang baik-baik daripada keturunan yang baik-baik maka mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak mesti. Dua kerja sikat rambut isteri Firaun pun Allah boleh ambil untuk bagi hidayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala anak Abu Jahal Allah boleh ambil untuk bagi hidayah. Tak semesti anak Nabi, tak mesti anak ustaz, tak mesti anak orang baik-baik saja Allah akan bagi hidayah. Siapa-siapa pun Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh bagi. Dia kata wallahu yahdi man yasha. Allah bagi hidayah pada siapa yang Allah nak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka kerana tu kita kena selalu minta dekat Tuhan. Dalam semayang pun kita minta ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Minta hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah lepas semayang doa pula, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Lepas semayang minta lagi, ya Allah, janganlah kamu gelincirkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah kamu bagi hidayah kepada kami. Hak jadi Islam, hak jadi orang main masjid semayang dah, hak jadi orang duk mengaji kitab, hak jadi orang nak turut agama dah pun, last minute dia boleh twist pergi jadi rosak. Maka semua manusia mesti tak boleh lupa minta doa ni. Minta supaya hidayah Allah bagi ke kita, bagi ke keluarga kita. Dan hidayah yang Allah bagi tu jangan gelincirkan dia, jangan ambil balik. Dia kata dan turun pada kesusahan yang kena orang muslimin pada perang Khandaq. Ayat yang berikut ni nak cerita pula tentang orang-orang Islam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala uji daripada dengan kesusahan ketika berlakunya perang Khandaq. Perang Khandaq maksudnya perang parit. Khandaq maksudnya parit. Salman Al-Farisi bagi cadangan kepada Nabi supaya korek keliling Madinah ni, korek buat macam parit, supaya apabila musuh serang dia serbu memang jatuh dalam parit tu. Maka musuh kalau 1000 tinggal 500 akan jatuh dalam parit tu. Pendapat Salman Al-Farisi ni diterima oleh Nabi SAW. Ambil sempena tu, maka perang tu dipanggil perang Khandaq. Firman Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah. Adakah sangka kamu bahawa kamu akan masuk syurga dan tiada datang akan dikau oleh seumpama segala mereka yang telah lalu daripada dahulu kamu? Tuhan tanya dalam ayat ni, Tuhan kata am hasibtum an tadkhulul jannah. Hampa rasa hampa senang-senang tak boleh masuk syurga? Itu maksud dia. Tuhan kata dalam ayat ni, am hasibtum, adakah hampa rasa an tadkhulul jannah, hampa semua senang-senang boleh masuk syurga?
walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Sedangkan hampa belum lagi ditimpa dengan ujian yang menimpa umat sebelum hampa. Hampa ingat senang-senang hampa boleh jadi orang beriman. Hampa ingat hampa senang-senang boleh dapat syurga. Sedangkan orang dulu-dulu nak boleh dapat syurga, macam-macam Allah kenakan kepada mereka. Tuhan kata. Macam kita duk kata kat anak kita lah ni. Hai ingat senang nak jadi senang. Ayah senang ni hari ni ayah senang. Hampa tahu ayah susah macam mana nak dapat senang macam hari ni. Kita kata lagu tu kat anak kita. Hampa ni senang, celek-celek mata, sedang-sedang duduk dalam rumah, semua senang. Sampai mereka tak pernah teringat kata kena susah dulu baru nak dapat senang. Kita ni nak dapat senang, zaman susah siapa tahu. Zaman susah kita, zaman teriak kita, zaman menangis kita, zaman siapa tahu zaman tu. Orang tahu zaman kita senang. Anak kita sedang-sedang kita senang. Dia tak tahu zaman kita susah, merana, merayak, merata dunia dulu ni. Maka Allah juga kata macam tu kepada kita ni. Allah kata, am hasibtum an tadkhulul jannah. Hampa ingat hampa senang-senang boleh masuk syurga. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Sedangkan tiada datang akan dikau oleh seumpama segala mereka yang telah lalu daripada dahulu kamu. Menyentuh akan mereka itu oleh kepapaan dan kesakitan dan gementar dengan banyak balak dan ujian. Macam mana Nabi SAW hantar sekumpulan sahabat untuk nak pergi perang. Nabi cuma bekalkan mereka dengan sedikit buah korma je. Nabi hantar mereka untuk pergi perang. Nabi bekalkan kepada mereka sikit buah korma. Mereka keluar pergi, belum sampai tempat nak pergi tu, makanan dah habis. Sehingga kan ketua pasukan ni terpaksa himpun semua buah korma. Siapa masih ada simpan lagi, semua himpun mai satu tempat, tambah dengan korma yang Nabi bagi. Kemudian ketua kontrol buah korma ni, bagi seorang sebiji aja. Sebiji untuk makan makanan ration yang mereka bawa habis. Bila habis makanan tu, kutip hak siapa masih ada 2-3 biji, hang sebiji 2 biji ambil, kutip-kutip simpan, tambah dengan hak Nabi bagi tambah ni. Ketua kontrol bagi seorang sebiji, sari ambil sebiji, sari ambil sebiji, semua orang dapat sari sebiji. Macam mana sahabat nak makan buah ni sari sebiji, daripada breakfast pagi sampai lunch tengah hari, sampai malam, sampai sebelum tidur, sampai apa, kalau lapang kalau apa pun sebiji itulah makanan dia. Atas dia lah nak buat macam mana pun. Sahabat Nabi, bila mereka dah lepas zaman ni, mai zaman orang-orang yang kemudian ni, mereka cerita balik. Dalam keadaan mereka dah cukup tua dah, mereka cerita balik dekat generasi yang baru ni. Mereka kata macam mana kami punya susah masa hidup dengan Nabi dulu. Kami dihantar pergi berperang, sari sebiji korma untuk kami makan. Orang baru, generasi baru yang dengar ni, tanya balik kawan yang cerita ni, macam mana hampa nak makan korma sebiji sari? Apa jawab sahabat ni? Dia kata kami isap korma tu. Kami isap korma yang dapat sebiji itu, pagi isap sikit, tengah hari isap sikit, petang isap sikit, gigit sikit, isap sikit, gigit sikit. Tak mau bagi habis. Pasal apa? Kalau habis tak lagi tak ada apa dah. Maka tu isap buah korma tu, isap sekadar nak bagi hilang lapar. Sampai habis bekalan korma hak makan sebiji sehari, duk isap nak habis sehari. Sampai habis, terpaksa kutip daun-daun pokok kok jalan ni, makan sampai melelah mulut-mulut ni. Diriwayatkan di dalam hadis sahih tentang benda yang dilalui oleh sahabat-sahabat Nabi. Makan daun ni, ambil daun bubuh dalam ayam, tengok ayam tu bagi jadi color lain sikit, minum ayam tu, bagi rasa ayam tu ada rasa sikit. Minum, mamah daun tu makan. Terkoyak mulut ni, dia melelah mulut ni kerana makan daun yang bukan-bukan. Benda ni direkod di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita hari ni, kita dengar, kita tak boleh gambar benda tu. Dia tengok TV lah ni, dia cerita pasal ni, nak suruh
nak suruh masyarakat ni menghargai kemerdekaan. Kita tak nampak, tuan-tuan. Kita boleh tengok lah iklan Petronas buat pandai macam mana pun, TNB buat iklan pandai macam mana pun, nak cuit hati kita, nak bagi rasa kata kemerdekaan ni sebenarnya anugerah Allah. Nak bagi rasa tu dia tak rasa, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal kita senang. Kita tak boleh nak bayang macam mana getirnya zaman sebelum merdeka dulu, macam mana susahnya zaman Jepun tu ada di tanah. Kita tak boleh bayang benda tu, pasal kita tak lalu zaman tu. Orang cerita macam mana pun cerita, kata dulu ni susah macam mana, rumah dengan elektrik tak ada, ngebah habis sangat dia bayang. Oh, macam rumah masa blackout dulu, dia bayang dekat tu ya. Bila kata elektrik tak ada dulu ni, dia bayang blackout. Bukan blackout, tak ada elektrik. Dan tengok Amerika kena blackout baru ni. La ilaha illallah. Tengok, bagilah 1000 alasan pun dia punya engineer dia careless ke apa ke, kenun apa, Bush kata yang terjun Niagara dia di sana ada apa ke, kena lightning apa ke, itu menyebabkan sebahagian Amerika. Bagilah alasan apa pun, yang penting apa, Tuhan saja nak bagi mereka susah kan. Amerika, tuan-tuan, mana tahu susah. Beraja di mata, bersultan di hati. Mana dia tahu susah? Dia susah. Semua tak boleh duduk dalam pejabat hangat, bakal keluar melila kot jalan, jadi lebih orang 3 suku berjalan sana sini. Oh, yo, polis trafik pun tak wani duduk jalan, orang nak pergi marah dia dah dicempera habis. Sekarang tak ada aja, bukan ada apa. Sekarang tak ada aja. Lepas tu pula tak boleh nak rectify pula problem tu, nak cari di mana punca, tang mana silap, cari tak jumpa. Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Kuasa. Kalau tidak Amerika, tuan-tuan, bukan Swaziland. Kalau Swaziland tak katalah dia pun lagu duk pakai kain selepang lagu mana kan, lagu pakai bow gantung pun. Amerika, Tuhan nak bagi dia rasa susah sikit, bagi dia susah banyak dah. Pasal apa? Pasal dia tak biasa susah. Maka demikianlah Allah cuba nak bagi orang-orang, nak bagi kita ni, umat Islam zaman hari ni, nak suruh kita fikir macam mana susahnya sahabat-sahabat dulu. Kita hari ni nak banding dengan sahabat-sahabat punya susah, tak, bukan bandingan. Kita senang-senang duk berasa kita layak masuk syurga. Sahabat-sahabat begitu punya susah payah, baru nak boleh dapat syurga. Maka diuji mereka itu dengan kepapaan, dengan kesakitan, dengan gementar. Takut ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Tak tahu nak abang takut macam mana sahabat-sahabat dulu. Nak masuk Islam tu takut. Nak masuk Islam takut. Macam mana bimbangnya Bilal bin Rabah apabila hati dia diruntun-runtun untuk masuk Islam, tapi duk fikir bimbang ni, kalau tuan dia tahu kata dia masuk Islam, apa akan jadi? Takut nak masuk Islam. Tapi kekuatan dalam diri dia lebih kuat daripada rasa takut. Maka Bilal masuk Islam. Bila dia masuk Islam, apa dia takut? Memang mai kat dia. Ternyata Bilal bin Rabah tahan dengan ujian ketakutan itu. Dia tak takut dengan sebarang ugutan. Tuan-tuan, cakap senang. Kalau kita kena macam mana? Ini cerita ujian ni tak kena, tak tahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Macam mana gementarnya sahabat-sahabat Nabi ni dah masuk Islam, terpaksa menyorok-nyorok pergi berimpun di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam kerana nak dengar kuliah Nabi SAW. Nak pergi tu dalam keadaan takut, nak keluar dari rumah Al-Arqam bin Abil Arqam pun takut. Sebab ancaman yang ada ni bukan ancaman tukang tempat kerja, tapi ancaman yang ada ni ancaman bunuh, ancaman mati. Kita hari ni Dato' Mehmet tu kan kata kena tukang pizza box, pucat sampai ke kaki dah. Tukang pizza box bukan pergi Swaziland. Tukang pizza box
Dengan karan, elektrik, apa semua ada di sana. Elok pada kampung asal kita lagi. Tu pun dengar-dengar tu pucat sampai kaki lah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sahabat-sahabat Nabi bukan diancam macam tu, bukan diugut macam tu. Sahabat-sahabat Nabi diugut dengan kematian. Bilal, betul hang ikut Muhammad, hang ikut agama Muhammad, sila tinggalkan agama tu. Kalau tidak, hang akan mati di tangan kami. Bukan dia kata saja, dia ambil batu besar mai bubuh atas dada kawan tu, dia heret kawan tu ke atas padang pasir yang panas terik. Minta air titik pun tak lagi. Sebut Allahu Ahad, dia sepak muka dengan kaki dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sehingga berkata oleh Nabi SAW dan segala mereka yang beriman sertanya, kerana apakah lambat pertolongan Allah. Sampai sahabat-sahabat ni tak boleh tahan dah dengan ujian yang duk kena ni. Tak boleh tahan dah. Mata nasrullah, bila lagi pertolongan Allah yang dijanji kepada kami ni. Tak boleh tahan dah. Sampai satu peringkat habis lah. Tak kata apa dah, pergi jumpa Nabi, satu ungkapan kata-kata yang keluar, mata nasrullah. Ya Rasulullah, bila yang kata Tuhan nak tolong kita ni? Tak boleh dah, helpless. Dia rasa tak ada siapa dah boleh tolong. Habis dah. Mata nasrullah, bila yang kata Allah nak tolong orang Islam ni, bila? Maka dijawab dari pihak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tak jawab. Allah turun ayat suruh Nabi jawab. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah olehmu bahawa pertolongan Allah Ta'ala itu hampir datangnya. Tuhan turun satu ayat, Nabi pun baca dekat sahabat-sahabat. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bantuan Allah dekat dah nak mai kat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, yas'alunaka madza yunfiqun. Ni dia mai cerita lain pula. Lagi menanyai mereka itu kepada engkau wahai Muhammad, apa suatu yang hendak menafkah mereka itu. Dan yang menanya itu ialah Amru bin Jamuh. Adalah dia syekh yang mempunyai harta. Maka tanya dia kepada Nabi SAW daripada barang yang ia nafkahkan. Dan atas siapa yang nak dinafkahkan. Ini ayat ni turun nak cerita tentang satu orang kaya zaman tu. Nama dia Amru bin Jamuh. Dia orang kaya. Dia duduk dengar Nabi duduk baca ayat Quran, suruh bersedekah, suruh infak harta fi sabilillah, suruh berderma dan sebagainya. Bila dia dengar ni ayat-ayat yang menyuruh berderma, bersedekah, apa semua ni, bila dia dengar ni, dia mai satu tanda tanya dalam diri dia. Lah ni dia kata nak derma ni macam mana cara? Nak derma ni banyak mana dan nak derma pada siapa? Lah dia faham dah Islam suruh derma, tapi nak suruh derma banyak mana? Semua harta ke? Setengah harta ke? 1/3 harta ke? Banyak mana dia nak kena derma? Satu. Yang kedua, nak derma pada siapa? Ada tuan-tuan orang kaya yang dia macam ni, dia kata ni nak bagi banyak mana, ni nak bagi kat siapa? Kita pernah baca hadis Nabi cerita tentang satu orang sahabat. Dia ni dah duit banyak, harta banyak, cuma nak bagi kat siapa? Fikir tak sudah malam tu keluar jalan, jumpa satu orang nampak macam dia ni layak terima derma, terima sedekah. Maka dia pun ambil duit dia bagi kat kawan. Menjelang pagi esok orang dah duduk sembang dah. Oh, tak apalah dia ni. Tang derma tu bagus dah. Yang dia pergi derma dekat orang kaya tu buat apa? Rupanya orang hak dia bagi tu orang kaya. Dia duk buat lagu nampak macam miskin, macam susah. Orang duk sangka dia miskin, orang sangka dia susah. Pergi bagi duit dia, rupanya dia orang kaya. Orang yang bagi derma ni dia kata lah, nak buat macam mana? Aku sangka dia susah, aku bagi dah, pergi minta balik, memang tak boleh dah.
Malam ni fikir pula, aku nak pergi cari pula orang yang betul-betul layak terima sedekah. Pusing mai pula, jumpa pula satu orang, memang nampak susah, nampak macam muka beriman apa semua, pergi bagi. Menjelang pagi esok orang sembang pula, kata apalah dia ni pergi sedekah dekat pencuri. Hilap orang juga, nampak muka lagu duk main masjid, rupanya duk main curi kasut orang di masjid. Dahsyat. Orang nak menipu lah ni tuan-tuan, macam-macam cara dia ada. Dia buat main-main dengan masjid ni pun biasa lah. Oh ni ada satu orang main di kedai, minta. Dia kata, baca dah surah abang kemarin, dia kata aksiden di Kuala Lumpur, mati 2 orang, 3 orang cedera parah. 3 orang cedera parah tu dia kata masuk ICU di hospital ni. Kemudian hari ni doktor sudah suruh buat keluar, suruh balik baca Yasin di rumah, tak boleh buat apa dah. Masalah lah ni, dia kata saya imam masjid sekian-sekian, dia kata. Dia mengaku dia imam, saya imam masjid sekian-sekian. Jadi orang yang terlibat dalam kemalangan ni orang susah, orang miskin. Jadi keluarga dia main kat masjid, bagi tahu kata depa tak ada duit, nak balik ni, ada beradik nak balik rumah ni tak ada duit, nak pakai van hospital semua ada orang pakai. Jadi lah nak kena sewa van. Nak sewa van kena RM250, dia kata. Jadi nak main minta lah kita sama-sama orang Islam ni boleh tolong kot, dia kata. Nampak cerita yang melilau pergi punya jom, rupanya nak RM250. Kita kata aksiden di mana? Aksiden di Kuala Lumpur. Masuk ICU mana? Masuk ICU sini. Dah kenat dah dia bawa balik main Kuala Lumpur. Daripada Kuala Lumpur balik main ICU sini lagi. Siapa buat kerja lagu ni kita kata. Dia pun nampak macam dia nak terkenal lah. Hilap pula pergi terikat ke mana kan. Tapi pasal dia nak ambil sempena hak keluar surah abang tu, kejadian tu di Kuala Lumpur. Habis tu kata ni pasal apa pula kita pula nak kena pergi duk cari van nak balik orang sakit daripada hospital apa semua. Adik-beradik dia ke, jiran-jiran sebelah rumah dia ke, tak ada siapa ke ada kereta boleh duk muat daripada dia balik main rumah. Sampai nak kena pergi sewa van, nak kena melilau cari RM250 ni tanya. Bila duk main soalan banyak macam tu, dia pun naik kosong. Dia kata tak apalah ni macam ni, tinggal nombor telefon dulu, apa-apa cari kita kontak balik. Kita duk buat, kalau duk cari kertas, angkat-angkat muka tak ada lah tuang dia. Kita pun tak syok dia macam ni betul sungguh ke apakah, salah pula kita ni. Telefon pergi kawan nak kenal masjid yang disebutkan tu, telefon tanya betul ke orang karya hampa ada jadi lagu ni. Tak ada, tak tahu. Saya naik pengurusi masjid, dia tak tahu apa pula dah. Itu satu daripada tak tahu berapa ribu cerita penipuan yang nak berlaku dalam masyarakat kita lah ni. Yang cantik ni pasal nak tipu pergi duk rawit dengan masjid ni. Ambul. Main masjid, masuk main apa, tunjuk bagus apa semua, dia ada orang hilang handphone pula. Dalam masjid dia balas handphone belah. Cantik lagi orang main mengaji ni masjid ni, parking kereta kat tepi jalan apa semua tu, dia pun main dengan kain pelekat, kain sentung apa semua, buah ketayak putih apa semua, pergi duk rongkah kereta orang di luar tu nak curi radio player dalam kereta. Baik kawan main tanya dia ni, hang duk buat apa ni? Dia kata yang duk kacau, hai orang kau ni pun jadi tanya-tanya dia jadi bertumbuk. Jadi dengan kain pelekat ni maklum sajalah duk tumbuk tepi jalan ni leceh. Ya akhirnya dapat tahu rupanya pergi duk rongkah kereta orang nak curi. Masa orang main mengaji, dia pergi duk buat kerja tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ni hadu jadi. Zaman Nabi tak heran lah, dia ni pergi pusing-pusing cari, nampak muka macam okey, nampak macam jernih apa semua, bagi sedekah. Rupanya hak dia bagi tu kawak besar dalam kampung tu. Esok orang pakai cerita, oh apalah dia ni pergi bagi duit dekat satu orang, dia ni pencuri, semua orang pun kenal dia. Dia ni kata apa nak jadi kat aku, semalam dah bagi dekat satu orang kaya, hari ni pergi bagi kat pencuri, malam ni betul-betul nak bagi betul punya lah, betul-betul teliti tengok nampak cantik, bagi kena penzina pula. Esok orang duk cerita macam tu pula. Last sekali apa dia? Kesimpulan dalam hadis tu dia kata apa? Dia kata Allah Subhanahu Wa Taala kata Allah nilai atas keikhlasan kamu yang bagi.
Walaupun yang kamu bagi itu pencuri, mudah-mudahan dengan sedekah yang dia dapat boleh menginsafkan dia dan dia boleh berhenti daripada mencuri. Mudah-mudahan sedekah yang kamu bagi itu boleh menginsafkan dia daripada duk berzina, dia boleh berhenti berzina. Mudah-mudahan sedekah yang kamu bagi kat orang kaya tu boleh menyedarkan dia. Dia pun kaya, dia tak sedekah, dia duk ambil duit orang sedekah kat dia. Mudah-mudahan kita niat ikhlas nak bagi ni, walau sedekah tu jatuh kat siapa pun, dia kata kita tetap dapat pahala dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka sahabat ni bila dengar Nabi duk anjurkan suruh bersedekah, dia nak tanya Nabi, ya Rasulullah, dia kata kepada siapa ni aku nak sedekah harta ni? Banyak mana aku nak sedekah? Firman Allah, qul ma anfaqtum min khair. Kata olehmu ya Muhammad, pada sesuatu yang kamu nafkah daripada kebajikan itu. Maksudnya apa saja yang kamu nak dermakan daripada kekayaan kamu, falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Maka iaitu utamakanlah dua ibu bapa kan. Dalam nak bagi duit kita ni, utamakan mak bapak. Orang kenal kita satu orang yang hartawan, derma sana sini, tengok mak bapak kita hidup melarat. Islam tak mau macam tu. Kalau betul ada duit nak sedekah, mak bapak dulu, kita jangan bagi lepas susah. Hak tu dulu kita bagi. Dua pahala dapat. Satu, pahala sedekah. Yang kedua, pahala silaturahim. Kerana kita menjaga hubungan silaturahim kita dengan mak bapak kita. Yang kedua, wal aqrabin, dan juga segala karabah, segala adik-beradik. Utamakan adik-beradik dulu. Tolong orang nutuk, pi sampai Mindanao, pi sampai selatan Thailand, pi merata dunia, pi tolong. Tengok-tengok abang dia sendiri hidup melarat. Duk pi cari nak bagi derma merata Vietnam, Kemboja, Laos, mana habis satu dunia pi bagi. Tengok-tengok abang dia sendiri hidup melarat, dia tak tolong. Hak sebelah dia tak nampak, dia pergi teropong orang duk negeri lain nak pergi tolong. Maka dalam Quran Tuhan kata falil walidain, mak bapak dulu kalau kita nak tolong, wal aqrabin, adik-beradik dekat dulu, abang kau adik kita dulu kalau kita nak tolong, wal yatama wal masakin wa ibnis sabil, dan juga kepada segala anak yatim, segala miskin, dan juga kepada segala orang yang musafir. Itu susunan dia. Artinya mereka lah yang terlebih aula dengannya dia. Tolong adik-beradik dulu. Lepas tu baru pergi kat orang jauh, baru pergi kat orang jauh, baru pergi kat orang jauh. Begitu. Wa ma tafa'alu min khair. Dan akan barang suatu yang kamu perbuat sama ada daripada kebajikan nafkah ataupun lainnya. Buatlah apa pun, janji benda tu benda khair, benda baik, benda kebajikan. Fa innallaha bihi alim. Maka bahawasanya Allah Subhanahu wa taala dengannya, yakni dengan amal baik itu Allah amat mengetahui. Tuan-tuan, kita buat baik, Tuhan tahu. Kita buat baik, Tuhan tahu. Sengat-sengat kita pergi buat baik, tolong orang tu, tolong orang ni, Tuhan tahu. Walaupun orang tak tahu. Oh, orang kata dia ni kaya-kaya seorang aja, siapa pun tak boleh rasa duit dia. Orang tak tahu kita duk tolong siapa. Orang, dia nak kira apa? Dia tengok kita rumah elok, dia nak kata. Dia tengok kita kereta elok, dia nak kata. Dia tengok kita pakai elok, dia nak kata. Dia tengok apa pun dia nak kata. Dia tak tahu sebahagian daripada hak kita duk dapat, kita dah tolong orang. Dia tak tahu. Dan dia hak duk attack kita pun tak tolong siapa. Ini manusia. Yang ni yang kata manusia. Yang penting kita buat baik, kita tolong orang, kita bantu siapa. Siapa yang pernah dapat jasa kita, depan ni tahu. Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang kita buat. Maka Allah kata fa innallaha bihi alim. Maka bahawasanya Allah Taala dengan amal baik yang kita buat itu Allah Maha mengetahui, Allah membalas atasnya. Firman Allah, kutiba alaikumul qital. Ini dia main ayat lain pula. Kutiba alaikumul qital, telah difardukan ke atas kamu itu perang untuk melawan kafir. Fardu, dia kata kutiba. Sama macam ayat perintah puasa pun dia kata kutiba. Kutiba alaikumus siyam, difardukan ke atas kamu puasa. Kutiba alaikumul qital, difardukan ke atas kamu perang. Wa huwa kurhul lakum, sedangkan kebencian bagi kamu pada tabiat kerana masyaqqah dan juga kerana kepayahan. Dia kata kerana perang ni wa huwa kurhul lakum, kebanyakan manusia dengan perang ni tak suka lah. Siapa suka perang? Manusia tak suka perang kerana perang ni dia akan mengundang 1001 macam kepayahan.
Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun tahu benda ni, tapi Allah fardukan benda yang menyusahkan kita ni. Wa asa an takrahu syai'an, dan sungguh bahawa kamu benci akan sesuatu, wa huwa khairul lakum, dan ia itu baik bagi kamu. Kadang-kadang benda tu baik tapi kita tak suka. Banyak dalam dunia ni benda baik kita tak suka. Perang, benda baik di sisi Allah. Mana ada manusia suka perang? Semayang, contoh yang paling dekat. Semayang, berapa ramai orang yang mengakui Islam tak suka semayang? Subuh tak bangkit semayang. 5 kali semayang sehari pun dia tinggal, dia buat 2 kali, 3 kali aja. Itu menunjukkan dia tak suka semayang. Sedekah, siapa suka sedekah? Punya duk himpun duit ni, duit gaji tiap-tiap bulan duk himpun, duk nak tunggu duit tu, nak tengok nak sampai berapa ribu, nak sampai 5,000, nak sampai 10,000. Baru nak sampai 10,000 derma ke orang 2,000, tinggal 8. Baru nak sampai 10 beruk jatuh pula, tinggal 7. Baru nak sampai 10 beruk jatuh, tinggal 8 balik. Duk tak tepuh-tepuh 10. Pasal apa? Pasal kita duk derma. Mana ada manusia suka dia duk target, by the end of this year, dia kata aku nak ada saving lebih kurang 30,000. Dia duk target macam tu. Pasal apa? Pasal next year dia nak pergi Mekah 2 laki bini. 2 laki bini dah 20,000. Tinggal 10,000 lagi simpan untuk emergency. Manusia ada perancangan dari segi keuangan dia. Tapi nak sampai 30 tu tak boleh sampai. Pasal apa? Macam-macam cerita. Duk ingat-ingat ujung tahun ni boleh sampai. Duk ingat-ingat macam tu. Mai beritahu kata adik dia nak dapat pergi mengaji mana kan, nak pakai duit 3,000. Mak dia telefon beritahu hang kena tolong. Hang tak tolong siapa nak tolong? Rabban. Dia duk bina tu. Tak ada sampai 30 room turun 5,000 pula bagi adik pergi mengaji. Tak apalah, dia kata yang ni nak buat macam mana. Dia pun nak pergi mengaji. Kalau tak tolong siapa nak tolong. Apa bincang dengan bini dia apa semua. Bini dia pun kata tak apa. Pala-pala kita simpan balik. Baru gaya nak simpan, aircon kereta rosak pula dah. Dia ranjau pergi 1,500 pula. Ada saja benda nak bagi reban ni. Baru duk. Kali ni okey, aku aircon pun tukar. Barulah kereta ni pun makan duit banyak dah. Perbaik macam-macam dah. Apa alternator pula dah. Dia kata dia tak cas bateri pula. Jalan-jalan dia mampu. Tahun jalan dia mampu. Alternator pula. Kata boleh repair, pipi tak boleh repair. Tekak seketika 300 pula jalan pergi. Dia duduk bila betul lah. Jadi manusia ni bila duk main masalah kewangan macam ni, satu orang nak main minta derma ke dia, senang-senang nak bagi 500. Dia kata aku pun berdarah kulit. Dia kata nak impun duit, senang-senang nak main minta 500 kat aku. Manusia tak suka nak buat benda ni, tapi agama suruh buat. Ini dia duk bagi tahu. Tuhan kata wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang kamu benci satu benda, tapi benda tu baik bagi kamu sebenarnya. Kita tak suka orang duk main habang kat kita petua. Dia kata ustaz, perut kalau nak bagi kempes sikit. Lepas lemas tu tengok perut besar sikit. Ustaz kalau nak bagi perut kempes sikit, dia kata ambil buah paya katak. Dia kata ustaz blend, dia kata elok-elok tak apa, buah gula sikit tak apa. Minum dengan air, dia kata insya-Allah dia kempes. Kena sejerit dia pahit macam apa lagi, lempang macam cawan tu sekali. Kita tak sukalah benda tu pahit, tetapi benda pahit tu ubat kat kita. Tak suka. Selalunya manusia ni benda baik dia yang kita suka. Pasal apa? Pasal benda baik tu bercanggah dengan nafsu dia. Nafsu tak suka jenis-jenis pahit, jenis-jenis susah, jenis nak jadi. Nafsu tak mau. Nafsu mau benda senang-senang. Manusia tak suka keluar zakat. Kira Allah, dia kata dah cukup nisab ni. Kalau nak kira zakat kena ni, dia kata ni. Kalau nak kira zakat kena, dia kata. Batu saya kira kan? Tak kena. Pasal macam tadi lah, dia kata nak dapat 3,000 pun bukan senang. Dah dapat 3,000 nak bawa keluar pula 2.5%. Nampak ingat senang nak dapat duit ni. Kalau tidak sang labah. Kalau tidak sang labah, senang-senang boleh bawa keluar zakat. Dia dah kaya-raya dah. Tapi sang labah, bila Nabi hantar orang pergi minta zakat dekat dia, apa sang labah kata? Sang labah kata senang aja. Dia kata dulu masa aku susah, aku tak pernah dengar pun hukum pasal-pasal zakat ni. Oh, dia kata lah ni aku baru nak senang sikit, macam-macam hukum duk main, dia kata. Tak labah dah jadi macam tu.
Pasal apa tuan-tuan? Pasal ayat ni Tuhan kata benda tu kadang-kadang manusia tak suka, tapi benda tu baik bagi manusia. Haji, siapa suka nak pergi haji? Orang suka pergi umrah, orang tak apa suka pergi haji. Pergi umrah macam pergi bercuti aja. Naik kapal terbang, duduk sana, boleh duduk sebilik 2 orang dengan isteri kita, sambil-sambil keluar tawaf lagi boleh, keluar pergi bazar beli-beli barang apa lebih kurang lah. Aku pergi bercuti makan angin macam tu saja. Boleh sewa kereta sebiji jalan pergi dalam Saudi sana sini. Pergi haji tak ada peluang nak buat macam tu. Sebab manusia ramai, konjes dalam kota Mekah tu, nak bergerak mana tak boleh. Masa umrah kita senang-senang boleh turun pergi dalam Masjidil Haram, pergi sembahyang di depan Kaabah pun boleh. Mai musim haji kita turun nak sembahyang jemaah, turun pukul 9 belum tentu boleh masuk dalam Masjidil Haram lagi. Pukul 9 turun belum tentu boleh masuk dalam Masjidil Haram, sembahyang atas tangga aja. Jadi dia kata apa? Aku malas nak pergi haji, pergi umrah cukup hari tak 7 kali umrah sama dengan haji satu. Dia ada satu formula matematik pula. Manusia ni kok mana pun dia nak kilas nak pergi jadi tak mau susah lah. Ini yang Allah beritahu dalam Quran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan sesungguhnya bahawa kamu kasih akan sesuatu dan ia itu jahat bagi kamu. Demikianlah sebaliknya. Kadang-kadang benda yang kita suka tu nak bawa akibat buruk kat kita. Oh, makan apa pun suruh gula bagi lebih, mau manis. Rupanya manis tu dia nak bawa mai kencing manis kat kita. Cukup suka coklat ni apa, kacang suruh gula lebih, suruh susu lebih. Suka benda tu kita suka. Hak suka tu penyakit kencing manis. Demikianlah halnya kalau kita bawa contoh yang lain, manusia suka dengan berehat. Suka berehat apa ni? Kita dah kerja sehari dah. Pagi-pagi gelap 7 lebih, dia dah keluar canggah pergi kerja, balik mai pun pukul 5 lebih 6, dekat pukul 7 baru sampai di rumah. Sampai terus nak lompat masuk bilik air mandi, bumbram, terus naik motor start mai masjid. Apa ni? Penat-penat macam ni. Baik kita relax. Boleh tengok Akademi Fantasia. Manusia suka macam tu, dia suka jenis macam tu. Jenis boleh relax, santai, dia kata. Boleh bersantai. Seharian dah kerja punya penat. Malam kita pergi lah mana shopping kompleks, mana-mana. Tak beli apa pun, window shopping lah. Ini cara hidup di Penang. Sehari dah kerja teruk dah, malam nak main duduk sila, lenguh-lenguh kaki pula. Dia ni pula kalau mengajar bukan nak konti B9, dia kata. Tak main. Kan? Manusia suka benda-benda macam ni, benda yang dia rasa selesa bagi dia. Dia tak suka benda-benda yang bawa susah bagi dia. Rupa-rupanya benda yang membawa selesa bagi dia ni, Tuhan kata wa huwa syarrul lakum, dan ia itu kejahatan bagi kamu. Dia nak bawa satu benda tak baik kat kita. Pasal apa? Tak mengaji, kita pun tak reti pasal agama ni, tak reti. Bila tak reti tuan-tuan, membunjuk lalu melentang patah. Apa hati berasa nak buat, kita buat. Benda tu salah ke apa ke dari segi agama, kita tak ambil tahu. Berapa ramai manusia tak ambil tahu tentang hukum hakam agama, dia tak ambil tahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kerana nafsu itu cenderung kepada keinginan yang mewajibkan bagi binasa diri. Dia kata nafsu memang dia cenderung kepada akhirnya dia akan rosak binasa. Dan lari nafsu daripada sekalian keberatan syarak yang mewajib bagi sa'adah, yakni bahagia akhirat. Nafsu tak suka, dia akan lari daripada benda-benda yang menjadi keberatan syarak. Semayang, puasa, zakat, haji, baca Quran, zikir, ini semua ni keberatan syarak. Dia tak buat semua benda-benda ni kerana bagi dia benda-benda ni menyusahkan dia. Firman Allah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan bermula Allah Ta'ala itu Tuhan yang mengetahui apa yang baik bagi kamu dan apa yang jahat bagi kamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia Tuhan yang tahu apa yang baik bagi kita, apa yang tak baik bagi kita. Dan menyuruh Nabi SAW oleh tenteranya, mula angkatan peperangan ialah 8 orang laki-laki. Amir atasnya ada Abdullah bin Jahshin, iaitu anak kepada pakciknya. Mula-mula perang sebelum perang Badar yang besar lah. Mula-mula perang kecil yang berlaku ni,
Nabi SAW lantik satu orang sahabat untuk jadi ketua perang tu, iaitu Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah, Nabi lantik dia untuk pimpin satu pasukan tentera kecil untuk nak pergi perang. Dia bersedia, no problem, dia sanggup pergi. Sampai hari nak bertolak api tu, dia menangis. Abu Ubaidah Al-Jarrah ni menangis. Kita dah cerita dia ni di Masjid Jelutong hari tu. Abu Ubaidah Al-Jarrah, satu orang yang cukup hebat. Nama dia disebut-sebut sebagai pengganti Nabi untuk jadi khalifah pertama Islam. Di samping Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang kemudiannya dia bangkit. Dia orang yang pertama memberi bai'ah, janji setia kepada Sayyidina Abu Bakar untuk jadi khalifah. Umar Al-Khattab nak sangat kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah ni. Umar kata tak berguna bagi kumah perak, intan berlian dan sebagainya. Bagi aku, Abu Ubaidah Al-Jarrah, orang yang seumpama dia, kalau Tuhan bagi kat aku, lebih bermakna daripada emas perak dan intan berlian. Abu Ubaidah Al-Jarrah Nabi pilih untuk pimpin pasukan tentera yang pertama nak pergi perang ni. Dia pun dah kata okey dah. Hari nak pergi perang tu menangis. Nabi tanya dia, pasal apa kamu menangis? Wahai Abu Ubaidah, pasal apa kamu menangis? Dia jawab apa? Dia kata, aku tak sampai hati nak tinggal kamu di Madinah. Aku takut sepeninggalan aku, apa-apa jadi dekat kamu. Bukan dia takut, bukan dia buat akal tak nak pergi. Dia memang nak pergi, tapi dia duk ingat dalam hati dia, dia takut sekali lagi sepeninggalan dia, apa-apa akan jadi dekat Nabi, dia tak ada. Dia duk rasa dia nak ada depan Nabi, dia nak duk tepi Nabi. Apa pun kalau nak jadi dekat Nabi, biar dia jadi galang ganti. Dia mau macam tu. Sedih dia ni. Nabi bila tengok macam tu, Nabi cancel. Nabi gantikan dengan Abdullah bin Jahshin sebagai ganti untuk pimpin tentera tu pergi. Dia tak jadi pergi. Maka berperang mereka itu akan kafir musyrikin 4 orang. Lawan pun dengan 4 orang kafir saja. Di perang yang pertama. Lawan dengan 4 orang. Bunuh seorang yang bernama Amru bin Al-Hadrami. Seorang kena bunuh. Dan ditawan 2 orang. 2 orang kena tawan. Dalam Ibnu Katsir dia sebut nama dia Uthman bin Abdullah. Seorang lagi nama Al-Hakam bin Kaisan. 2 orang yang kena tawan ni. Uthman bin Abdullah ni dah lepas kena tawan dan kemudiannya dibebaskan. Dah lepas balik ke Madinah dibebaskan. Selepas bebas pun Uthman bin Abdullah ni balik ke Mekah dan dia terus dengan kafir dia, mati dalam kafir. Hak seorang lagi ni yang kata Al-Hakam bin Kaisan ni, bila dibebaskan dia tahu balik ke Mekah. Dia terus masuk Islam, terus duduk di Madinah. Dan bila berlaku satu perang, dia pergi masuk dalam perang tu dan dia mati syahid dalam peperangan itu. Dia ni Al-Hakam bin Kaisan. Ini 2 orang yang ditawan ni. Hak seorang hati keras juga. Dah bebas pun bebas tetap dengan kekafiran dia. Hak seorang dah lepas kena tawan, bila lepas dia dah dapat petunjuk Allah. Dia tahu balik ke Mekah. Dia pergi jumpa Nabi, dia minta Nabi jadikan dia orang Islam. Lepas dia jadi Islam, dia duduk dengan Nabi. Dia bersama-sama dengan Nabi. Bila jadi perang, dia turun dalam perang dan dia syahid di dalam peperangan itu. Begitu. Dan lari seorang. Ada seorang daripada 4 orang tadi ni, seorang cabut lari. Yang ni pada akhir hari bulan Jamadil Akhir, dan kesamaran atas mereka itu dengan rejah. Kejadian perang ni berlaku pada akhir Jamadil Akhir, penghujung Jamadil Akhir berlaku perang ni. Sebenar-benarnya dah masuk bulan Rejab, tapi sahabat-sahabat Nabi duk sangka masih lagi di ujung Jamadil Akhir. Duk sangka macam tu. Maka mereka bunuh dia ni. Sedangkan bulan Rejab adalah bulan haram. Tak boleh bunuh orang, tak boleh berlaku perang. Sahabat Nabi sudah bunuh dia ni di dalam bulan haram. Itu kejadian dia. Maka mengkeji akan mereka itu oleh kufar kerana menghalalkannya. Kerana menghalalkan bulan haram. Bulan haram tak boleh perang. Orang Islam sudah bunuh satu musuh dalam bulan haram. Maka orang-orang kafir sudah jadikan benda ni satu isu. Isu apa? Sahabat Muhammad sudah bunuh orang dalam bulan haram. Itu isu dia. Maka turun ayat yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi. Lagi menanyai mereka itu akan dikau wahai Muhammad daripada bulan syahril haram. Berperang padanya adakah jaiz? Yang ni adakah harus ataupun tidak? Qul qitalun fihi kabir.
Kata olehmu wahai Muhammad, bermula berperang pada bulan haram itu dosa besar. Bila orang kafir yang buat isu ni apa ni, orang Muhammad tak hormat bulan haram, mereka pergi bunuh orang dalam bulan haram, bulan Rajab ni bulan haram, mereka bunuh orang juga dan sebagainya. Orang pergi tanya Nabi, macam mana ya Rasulullah, ini kes bunuh orang dalam bulan Rajab ni, dalam bulan haram ni, tak apa kalau kita bunuh orang dalam bulan haram? Allah Subhanahu wa taala turun ayat, qul qitalun fihi kabir, katakanlah wahai Muhammad, bunuh orang dalam bulan haram itu dosa besar. Wasaddun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Dan bermula menghalang orang daripada agama Islam dengan kufur dengan dia, dan menegah daripada Masjidil Haram, dan mengeluarkan ahlinya daripadanya, iaitu Nabi dan sekalian mukmin dihalau keluar daripada Makkah, itu terlebih besar dosa di sisi Allah daripada perang bulan Syahrul Haram. Tuhan jawab balik, perang dalam bulan haram memang berdosa, tapi perbuatan orang kafir mai duk halang orang mai ke Mekah dan sebagainya, ini lagi dahsyat daripada orang Islam pergi bunuh orang kafir di dalam bulan haram. Memang perang dalam bulan haram itu salah, itu satu dosa. Tapi melihatkan orang kafir buat lagi teruk kepada orang Islam dalam bulan haram, maka atas nama mempertahankan diri, maka itu tidak apa. Tuhan buat turun ayat macam tu. Wal fitnatu akbaru minal qatl, dan bermula berbuat fitnah, yakni syirik, kufur itu lebih besar dosa daripada berbunuh-bunuh kamu pada bulan haram itu. Wala yazaluna yuqatilunakum, dan sentiasalah mereka, yakni kufar itu, nak bunuh mereka itu akan kamu wahai orang-orang mukmin. Dan Tuhan beritahu orang kafir ni kok mana pun dalam hati duk simpan satu, aci boleh nak bunuh orang-orang Islam. Aci boleh kok mana pun nak bunuh orang-orang Islam. Hatta yaruddukum an dinih, supaya kembali mereka itu akan kamu daripada agama kamu kepada kufur. Kalau boleh, mereka nak tengok orang-orang yang dulunya kafir musyrik masuk Islam balik kepada agama kafir. Kalau boleh, mereka nak tengok macam tu. In istata'u, jika kuasa mereka itu. Wa man yartadid minkum an dinih fayamut wa huwa kafir, dan barang siapa murtad daripada Islam, maka mati ia dan ia kafir. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka bermula mereka itu, yakni orang yang murtad itu, telah batal segala amalan mereka yang saleh-saleh pada dunia dan akhirat, maka tiada kebilangan dengan dia dan tiada sawab pahala ke atasnya. Itu dia. Mana-mana orang yang murtad, segala amal baik yang dia buat atas dunia semua jadi abu, tak dapat pahala apa. Mana-mana orang yang Islam kemudian jadi murtad, keluar daripada Islam, kalau sebelum tu dia ada buat macam-macam amal baik, semua sekali cancel, tak dapat pahala apa. Dan di akhirat itu apa pun tak ada dekat dia. Dan bermula kait dengannya mati memberi faham. Jika kembali kepada Islam, tiada batal amalnya, maka diberi pahala atasnya, dan tiada qada seperti haji dan seumpamanya. Kalau orang murtad itu kemudiannya balik jadi Islam balik. Orang murtad, dia Islam, lepas itu murtad. Lepas murtad, berasa silap, tindakan dia patah balik, jadi Islam balik. Kalau berlaku kes yang macam ni, kalau sebelum dia murtad, dia dah buat haji, lepas tu dia murtad, lepas tu masuk Islam balik, haji tak payah qada, haji dia buat tu kira okey. Tapi dalam tempoh masa dia murtad tu, dia tak semayang, yang tu kena qada, dia kata. Begitu penyelesaian dia. Dan ada pun ibadah dalam masa dia murtad, maka wajib qada. Contohnya puasa, semayang dan sebagainya, wajib qada. Dia murtad bulan Ramadan misalnya dia murtad dalam bulan Ramadan, bila mai dekat nak raya, berasa nak jadi Islam balik, kemudian dia pun jadi orang Islam. Sebulan puasa dia tinggal kerana dia murtad dalam tempoh masa tu, puasa tu dia kena qada. Tapi kalau sebelum dia murtad, dia dah pergi haji, kemudian dia murtad, kemudian dia masuk Islam balik, haji dia tu valid, tak payah qada lagi dah. Begitu firman Allah, wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, dan bermula mereka itu, yakni segala orang yang murtad itu, segala orang yang empunya neraka, mereka itulah pada dalamnya kekal sekaliannya.
Dan tak kalau zan oleh syariah angkatan itu bahwasanya jika selamat mereka itu daripada dosa, maka tiada hasil bagi mereka itu pahala. Maka turunlah ayat innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Bermula segala mereka yang beriman dan segala mereka yang hijrah tinggal kampung dan segala mereka yang sungguh-sungguh pada jalan agama kerana meninggi agamanya, ulaika yarjuna rahmatallah. Bermula mereka itu harap mereka itu akan dapat rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim. Dan bermula Allah Ta'ala Tuhan yang amat mengampun bagi segala mukmin, lagi amat rahim dengan mereka itu. Dan ada pun mana-mana orang yang terlibat dengan hijrah, berjihad pada jalan Allah, mereka tak payah bimbang dengan soal murtad ini. Mereka tetap dijanjikan rahmat di sisi Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu a'lam. Lepas ini kita masuk ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Cerita tentang arak dan judi. Apa Islam kata tentang arak dan judi? Adakah Islam terus kata arak judi ni tak bagus langsung? Ataupun Islam kata arak dan judi ni ada bagus, ada tak bagus? Kita akan tengok. Apa Islam kata tentang arak dan judi? Wallahu a'lam. Cerita pasal surat berantai ni. Anak saya di sekolah Bukit Gambiang dapat surat berantai. Yang bagi surat berantai ni ustazah. Ustazah pula bila bagi surat berantai. Tolong huraikan tentang surat berantai ni. Kerana kepercayaan kepada surat ini berarti syirik. Apatah lagi pada budak-budak sekolah yang cetek ilmu agama, mudah terpengaruh. Saya ingat konten surat berantai ni bukan nak jadi syirik, tak jadi syirik, cuma dia bohong aja, itu aja. Dia bohong. Dia cerita kata ada satu orang duduk tidur tang mana kan mimpi syekh apa akan mai kat dia, kemudian syekh ni beritahu kat dia, hang kalau tak buat lagu ni apa semua nanti apa akan jadi. Pasal apa? Pasal keadaan lah ni teruk dengan maksiat, dengan dosa, dengan apa macam tu lah. Konten surat berantai ni dia campur tolak darab bahagi, dia nak main cerita tu lah. Yang matlamat surat berantai ni ialah supaya orang yang baca tu takut, lepas dia takut tu dia jadi orang yang kuat beragama. Itu matlamat dia. Tapi dalam Islam walaupun matlamat kita baik, tapi kalau cara kita buat tu tak baik, kita tipu orang, Islam tak terima cara yang macam tu. Dia kata al-ghayah la tubarrirul wasilah. Matlamat baik macam mana pun, kalau cara dia tak baik, dia tak menghalalkan cara yang kita buat. Kadang-kadang dalam kitab-kitab pun ada, dia panggil at-targhib wa tarhib. Dia panggil at-targhib wa tarhib, maksudnya dia bawa main hadis, dia kata hadis lah, dia bawa main hadis-hadis yang nak bagi orang rasa semangat buat amal kebajikan, dan nak bagi orang rasa takut nak buat benda mungkar dan dosa. Bila disiasat, disemak-semak, dicek balik, bukan hadis benda tu. Rupa-rupanya dia adalah reka-rekaan golongan tertentu, yang tujuan golongan yang reka benda ni, dia kata benda ni hadis ni, tujuan dia nak bagi orang jadi baik. Tapi tujuan dia nak bagi orang jadi baik, dia pergi tipu orang. Agama tak mau macam tu. Jadi kita ni tuan-tuan, Quran dengan hadis sahih yang ada kat kita cukup dah sebenarnya untuk nak memberi suntikan kesedaran dekat orang. Cukup dah. Tak payah dah pergi cari hak pelik-pelik, hak bukan-bukan, tak payah dah. Jadi dalam hal surat berantai ni, kalau dapat koyak buat kan. Tapi kalau sampai peringkat dia pergi percaya pula kalau koyak surat ni tak lagi boleh main malapetaka apakah, dia abang tun datuk apakah di negeri mana ke kenun dapat surat ni, dia tak photostat bagi jadi 20 salinan, dia buang surat ni dan dia dipecat daripada jawatan apa. Ini merepek lah. Dan kadang-kadang manusia pula bila dia hidup percaya benda-benda macam ni, Tuhan pun nak test dia. Bila dia koyak-koyak, tengok esok jadi apa agak, rumah sewa dia orang keluar ke apa agak. Allah, dia kata ni punca pasal aku koyak surat ni. Tuhan saja kadang-kadang coincident benda tu dia bagi jadi. Bagi kita rasa sungguh lah. Tak ada tuan-tuan. Surat tu tak membawa sebarang manfaat dan tak bawa sebarang mudarat kepada kita. Tak ada apa-apa. Soalan, saya terbaca dalam sebuah kitab Nabi bersabda, man qabbala
Man qabbala ni bukan man qabbalu. Man qabbala ghulaman bisyahwah azzabahu Allahu fin nar jahannam. Maksud dia, barang siapa